TV KPM. Aduh, kenapa ni lah charger ni tak masuk kan? Bateri habis. Aduh, macam mana ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Azhar, kau buat apa tu? Saya ni bateri habis, cikgu. So ni charge, bateri lambat pula masuk, cikgu. Alamak, tak apalah. Guna je bank kuasa tu. Okey. Kalau sekarang mungkin dia baru masuk sikit. Kalau lama nanti dia mungkin akan masuk tenaga yang banyak kot. Nak tahu kiraan tu dia akan saya nak tahu juga macam berapa lama nak kena tunggu kalau nak penuh ni, cikgu. Kejap lagi kita tengok. Okey, itu dia. Baik, kepada anda semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita terus bersama saya Azhar Hilmi di Trans Didik TV KPM, dan tadi kita dah bersama dengan cikgu kita Cikgu Muhammad Hadi Salihin Muhammad Azmi berkenaan dengan apa yang kita lakonkan tadi, cikgu, kena mengena dengan topik yang kita nak belajar pada hari ini, matematik ubahan langsung. Tapi cikgu, bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. So apa kata kita nak kenal dengan lebih dekat lagi cikgu yang bersama dengan kita pada pagi ini. Jom kita saksikan profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Muhammad Hadi Salihin Muhammad Azmi, ataupun cikgu, saya dengar-dengar nama glamour cikgu, Cikgu Bun. Betul ke, cikgu? Betul. Itu nama yang saya dapat daripada senior masa sekolah. Terus kekal sampai sekarang, cikgu. Alhamdulillah, nampaknya membawa tuah lah. Membawa tuah. Alhamdulillah, jadi rezeki. Itu dia. Baik, insyaAllah. Baik, cikgu, saya tak sabar sebenarnya nak tahu, nak belajar dengan cikgu berkenaan dengan ubahan langsung dalam matematik untuk menengah atas ni. Tapi sebelum tu, suka nak ingatkan kepada anda semua, saya nak ingatkan diri saya juga, yang mana kita masih dalam fasa pandemik COVID-19, kita nak kena mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Macam saya dengan cikgu, hari ini kita menjaga penjarakan fizikal. Betul. Yang mana disarankan sekurang-kurangnya 1 meter, kita memakai pelitup muka. Dan cikgu, ada gel pembasmi kuman untuk kita nak sama-sama gunakan. Silakan, cikgu. Saya dulu. Silakan. Okey. Ini untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian wabak COVID-19. Itu dia. So, peranan kita sangat-sangat penting. Kalau kita tengok semalam, kes juga agak tinggi, cikgu. Betul. So, peranan kita untuk memutuskan ataupun menurunkan kadar jangkitan COVID-19. Baik, kita dah pun menggunakan sanitizer tangan ini untuk pagi ini, dan kita dah boleh buka face mask kita, cikgu. Boleh. Itu dia. Itu handsome cikgu kita kan, yang pagi ini bersama-sama kita. So, face mask jangan buang merata-rata. Kalau tidak ada kes, tidak ada bekas nak simpan, terus saja masukkan dalam saku. Kita nak menjaga kebersihan, cikgu. Betul. Itu dia. Baik, cikgu, sebenarnya topik matematik ubahan langsung pagi ni, cikgu, selain daripada kita belajar macam tadi, gimmick yang kita lakukan ataupun sketsa yang kita lakonkan. Itu kan gimmick tu betul-betul. Yelah, maksudnya sketsa tadi tu. Ahmad bukan nama sebenar tadi di awal, cik, bukan. Pada orang sama kan. Yang melakonkan watak phone, dengan kita charge phone. So selain daripada kita membuat kiraan berkenaan dengan charge masuk berapa lama, menentukan berapa dia punya power masuk. So apa lagi yang kita nak belajar daripada ubahan langsung ni, cikgu? Okey, ubahan langsung hari ini kita dalam topik matematik tingkatan 5 untuk KSSM. So matematik tingkatan 5 kita belajar ubahan langsung. Kita akan mengkaji ataupun kita akan meneliti sedikit tentang macam mana kalau satu benda tu berubah dan boleh mengubah satu benda yang lain. Okey. So daripada satu benda berubah, mengubah kepada benda yang lain. Okey, itu dia untuk kita panggil sebagai ubahan langsung. Betul. Baik, cikgu, saya dan cikgu kita tidak akan berdua. Yang mana kita akan bersama juga dengan rakan-rakan kita daripada SMK Jeram, Selangor. Saya nak menjemput rakan-rakan saya untuk masuk ke dalam studio. Walaupun secara tidak bertemu mata, tidak berdepan, tapi kita berjumpa secara maya, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Hai, khabar baik. Okey. Alright, boleh tak kita nak berkenal-kenalan?
Kan. Mungkin kita boleh mulakan dengan rakan kita Insyirah. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Insyirah binti Zamharudin dari SMK Jeram, Selangor. Alright, terima kasih Insyirah. Seterusnya rakan kita Utaya. Silakan. Utaya tak ada. Utaya tak ada. Oh, Utaya tak ada. Kita ganti Soba. Okey, silakan Soba. Kena unmute mic. Soba tak unmute. Okey, itu dia. Baru kita dengar suara. Silakan. Selamat sejahtera. Saya Soba Tarani, anak perempuan dari sekolah SMK Jeram, Selangor. Alright, terima kasih Soba. Baik, kita teruskan dengan rakan kita Nirishan. Silakan. Hai, nama saya Nirishan dari SMK Jeram. Saya belajar di tingkatan 5 arus. Okey, tingkatan 5 arus. Baik, terima kasih Nirishan. Kita teruskan dengan rakan kita Faris. Silakan Faris. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris Ikram bin Saada. Saya daripada 5 Zora, SMK Jeram, Kuala Selangor. Alright, itu dia. Terima kasih Faris. Dan rakan kita seterusnya Salwa. Silakan Salwa. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Salwa Zulika binti Syuhaini dan saya bersekolah di SMK Jeram. Alright, terima kasih Salwa. Dan rakan kita yang terakhir Syarmila. Silakan Syarmila. Selamat sejahtera semua. Nama saya Syarmila, anak perempuan Ugiladin. Saya dari sekolah SMK Jeram. Okey. Nama kelas saya 5 Ezora. 5 Ezra. Baik, terima kasih banyak Syarmila. Itu dia. Rakan-rakan kita semua dah ready untuk kelas kita pada pagi ini berkenaan dengan ubahan langsung subjek matematik untuk menengah atas. Betul. Baik, cikgu. Sebelum kita nak terus kepada kelas kita dan seperti biasalah kita nak maklumkan yang mana kita sekarang ni ada untuk tema Hari Guru kita tahun ini 16 Mei. So kita nak sambutannya yang mana kita dapat banyak kad-kad ataupun ucapan-ucapan istimewa daripada rakan-rakan kita daripada seluruh negara. Dan untuk tema sambutan Hari Guru pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Okey. So ini antara yang dihantarkan kepada kita. Ditulis, untuk semua guru yang mulia, jasa dan bakti kalian akan kami kenang. Tetaplah menjadi pelita kepada anak bangsa. Selamat Hari Guru. #terima kasih cikgu. Itu dia pengorbanan guru, memang kita tak dapat nak balaslah kan, sehingga membentuk anak yang kecil menjadi manusia yang luar biasa. Azhar dah hantar ucapan selamat Hari Guru dekat guru-guru Azhar? Alhamdulillah dah cikgu. Dah. Sekarang senang boleh WhatsApp, boleh dia FB. semua di hujung jari cikgu. Tinggal nak ke tak nak. Kalau dulu betul. tulis surat cikgu, kena post. Tapi itu insya-Allah. Baik cikgu, kita nak teruskan. Tadi kita dah tahu sikit berkenaan dengan kita kata berkenaan ubahan langsung. Macam tadi kalau dari sudut sketsa, memang kita boleh kira ke cikgu? Maksudnya kuasa yang akan masuk ke dalam phone dengan berapa minit yang diperlukan untuk kita dapat full power ataupun full charge bateri. Okey. Macam ni, kalau kita nak buat lebih kurang macam eksperimen di rumah ataupun kajian ubahan langsung di rumah, kita buat satu jadual. Kita mula dengan masa kosong, masa 10 minit, 20 minit, 30 minit. So pada masa kosong, berapa kuasa bateri pada waktu tu. Kemudian dah 10 minit berapa? Dah 20 minit berapa? Dan masa tu kita akan nampak satu kuantiti meningkat akan meningkat satu kuantiti lagi. So inilah yang kita akan ceritakan hari ini dalam ubahan langsung bersama dengan murid-murid dari SMK Jeram. Okey, itu dia. Baik, saya pun tak sabar sebenarnya nak tahu bagaimana kiraannya bersama dengan Cikgu Muhammad Hadi Salihin pada pagi ini insya-Allah. Tapi anda semua jangan ke mana-mana, kita nak bagi rest peluang kepada semua rakan-rakan kita untuk bersedia, kan, sediakan pen, sediakan pensel, sediakan kertas untuk kita nak ambil sebanyak mungkin ilmu yang akan disampaikan. Ya, dan cikgu. sediakan otak. Sediakan, itu paling penting cikgu. Itu paling penting. Baik, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
Kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Baik, kita bersama dengan cikgu kita Muhammad Hadi Salihin Muhammad Azmi, cikgu. Ya. Kita nak teruskan dengan sesi kelas kita pada pagi ini untuk matematik ubahan langsung. Tapi sebelum tu saya nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet, semua dah ready ke untuk kelas kita pagi ini? Kalau ready, cuba angkat thumbs up, double thumbs up sikit. Itu dia. Rakan-rakan kita semua dah ready, cikgu, dan semua dah bersemangat untuk teruskan kelas kita. Jadi saya serahkan kepada cikgu untuk kelas kita pada pagi ini. So saya kesedia. Silakan, cikgu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lihat tentang ubahan langsung. Ubahan langsung ni adalah matematik tingkatan 5. Yap. Jadi kalau kita lihat kat sini, ini sedikitlah profil saya. Tadi pun dah ditunjuk. Tak apa, saya skip aja. Baik, objektif pelajaran pada akhir sesi ini, murid-murid akan dapat menerangkan maksud ubahan langsung dan seterusnya menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi ubahan langsung. Okey. Yap. Seterusnya. Baik, yang ni yang kita cerita tadi. Kita cerita tadi pasal jadual. Ya. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kita buat jadual di sini. So menghubung kaitkan di antara masa, jarak dan juga penggunaan petrol. Ya. Okey, pada waktu kosong, lepas sejam kenderaan tersebut dah bergerak sejauh 50 km. Ya. Kemudian penggunaan petrol adalah 7 liter. Okey, pada waktu 2 jam dah bergerak sejauh 100 km dan penggunaan petrol adalah 14 liter. Ya. Dan begitu juga pada jam ketiga dan jam keempat. Okey, kalau kita nampak sekarang ni, bilangan jam meningkat. Ya. Kilometer iaitu jarak Meningkat. juga meningkat. Bagaimana dengan petrol? Meningkat juga, cikgu. Meningkat juga. Okey. Jadi apakah perubahan pada jarak perjalanan apabila masa bertambah? Okey. Jadi persoalan-persoalan ini yang perlu kita ada untuk kita kaji ataupun untuk kita teroka ataupun untuk kita tambah nilai kita lah dalam ubahan langsung ni. Baik. Saya nak tanya siapa agaknya? Okey, kita tanya Faris. Okey, Faris. Apakah perubahan pada jarak perjalanan apabila masa bertambah? Ya. Dia bertambah 50. Bertambah 50. Okey, betul. Baik. Maknanya dia bertambah 50 pada setiap berapa jam? Setiap sejam. Okey, bagus, Faris. Alright, kita tengok yang seterusnya. Apakah perubahan pada penggunaan petrol kenderaan apabila jarak perjalanan bertambah? Salwa. Okey, silakan Salwa. Ya, cikgu. Okey, apakah perubahan pada penggunaan petrol kenderaan apabila jarak perjalanan bertambah? Petrol semakin bertambah. Betul, petrol pun semakin bertambah. So, apakah hubungan antara jarak perjalanan dengan masa? So, kita pun nampak hubungannya juga adalah bertambah. Maknanya kita boleh, kalau ada 3 pemboleh ubah, kita boleh siapkan sampai 4 soalan. Ya. Okey. Tapi kita tak adalah kaji sampai 3 hari ini, kita hanya kaji sehingga 2. So, apa itu ubahan langsung? So, ubahan langsung ialah ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Maknanya kalau satu naik, satu lagi pun naik. Dia sama-sama naik. Sama-sama naik. Okey. Itu dia. So, apa itu ubahan langsung? Jadi, daripada ayat yang panjang tadi, kita boleh pendekkan untuk mindset kita, iaitu hubungan ini boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, Y berubah secara langsung dengan X, ataupun kita boleh buat simbol Y. Ni ada simbol macam ni. Ni simbol berkadar langsung dengan X. Okey, simbol tu maknanya dia ini adalah hubungan di antara Y dan X dalam bentuk ubahan. Kejap lagi kita akan tengok, kita akan nampak satu lagi yang mana dia akan berada dalam keadaan persamaan. Itu sekejap lagi. Ini sekarang ni kita tanamkan dulu. Kalau ada dua pemboleh ubah, satu naik, satu lagi pun naik, dia sama-sama naik. Itu yang paling penting. Sama-sama naik. Okey. So, kita terus kepada
contoh. Okey. Azhar, betul kalau kita makin banyak kerja, so kita dapat gaji yang lebih banyak. Betul. Betul. Kalau kita kerja sikit, gaji sikit lah. Gaji sikit. Okey, kita tengok apa jadi dengan Razif. Ya. Baik, gaji Razif berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Ya. Jadual menunjukkan bilangan jam Razif bekerja dan gaji yang diperoleh. Okey, kita buat jadual ni, kita tengok jadual, bilangan jam kita gambarkan sebagai X, kita notasikan dia sebagai X. 5 jam bekerja, gaji kita notasi sebagai Y, dapat RM40. Ya. 10 jam kerja, dapat RM80. Okey, 15 jam kerja, dapat RM120. 20 jam kerja, dapat RM160. Mungkin Razif kerja catering. Ya. Kerja catering waktu orang kahwin. Kadang-kadang anak-anak murid kita banyak yang bekerja. Ya. Jadi contoh ni memang berkait rapat, kadang dia pasang pelamin ke dan sebagainya. Dia tahu kerja 5 jam dia dapat gaji RM40. Kalau dia buat kerja 10 jam dia dapat gaji RM80. So macam tu dia punya kiraan. Okey. Yep. Jadi kita nampak sekarang ni pertambahan jam adalah sekata, iaitu bertambah sebanyak 5 jam. 5 jam. Tambahan gaji yang kita buat dalam jadual juga bertambah sekata. RM40. Jadi kalau anak-anak murid kita, anak-anak murid cikgu yang ada dekat skrin tu, kalau rasa ini adalah ubahan langsung, angkat tangan kanan. Kalau rasa ini bukan ubahan langsung, angkat tangan kiri. Okey. Itu dia. Rata-rata semua berangkat tangan kanan, cikgu. Okey. Ada seorang. Narration angkat tangan kiri. Okey, so semua angkat tangan kanan. So maknanya semua setuju yang ini adalah ubahan langsung. Okey, kita tengok macam mana. Adakah betul atau tidak ini adalah ubahan langsung? Ya. Okey. So untuk kita buat hubung kait itu, okey, semua sekarang ni cikgu nak buat gaji bahagi bilangan jam. Buat Y bahagi X untuk setiap satu. Kira sekarang. 40 bahagi 5, 80 bahagi 10, 120 bahagi 15, 160 bahagi 20. Okey, semua cikgu tengah nak menekan kalkulator, cikgu. nampak Insyirah macam bersedia tu. So Insyirah, apakah jawapan yang awak dapat untuk Y bahagi X? Yap. Silakan Insyirah. 8. 8. Untuk semua ke ataupun satu je awak dapat 8? Semua. Okey, kita tengok. Sekali. Ya, betul. Betul. Semuanya memberi jawapan 8 yang bagi sama. setiap Y bahagi X. So saya bagi sekarang ni 8 markah untuk Insyirah. Itu dia. Tahniah Insyirah. Dapat 8 markah. Okey. Daripada cikgu. Baik, cikgu. Baik, so apakah yang anda faham tentang nilai Y bahagi X? Agak-agak Y bahagi X tu apa? Siapa yang boleh Siapa yang nak bagi? Kita cuba narration. Agak-agak apa dia Y bahagi X tu? Okey. Silakan narration. K sama dengan Y bahagi X. K tu apa? K itu pemboleh ubah. Okey, kita tengok K tu apa. Okey, Y dengan X adalah pemboleh ubah. Ya. Tapi Y bahagi X kita akan lihat iaitu Y bagi X adalah pemalah. Pemalah. Alright. So apakah persamaan yang boleh dibentuk berdasarkan jadual di atas? Tadi kita dah cerita pasal kita tahu yang Y berkadar langsung dengan X. So sekarang kita akan buat dia berubah menjadi bentuk persamaan. Ya. Okey. So tadi kita dah dapat nilai di sini. Allah. Jadi nilainya 8. So kita dah dapat nilai di sini. So ni nilai ni tetap. Yap. Okey. So tetap. Jadi ini kita narration tadi dah kata ni adalah K, iaitu pemalah. Alright. Jadi apakah persamaan yang boleh dibentuk? Baik, persamaan yang boleh dibentuk adalah Y sama dengan KX. Okey. So kalau di atas ini adalah bentuk ubahan, yang di bawah ini adalah bentuk persamaan. Di mana
kita dapat tadi nilai K daripada pengiraan Y bahagi X. Okey, so kita dapat ni. Okey, maknanya ini benda yang paling penting, iaitu pada mulanya kita akan buat Y berkadar langsung dengan X. Kemudian, okey, ini bentuk ni nampak tak macam bentuk ikan? Nampak tak macam bentuk ikan? So ikan ni bila kita makan dia tinggal tulang. Tulang tu kita tukar dia jadi ni. Sama dengan. Dan nama dia kita jangan lupa ikan kan. So kita ambil K kat situ. Kekuatan perkataan ikan adalah pada huruf K. So kita ubah jadi Y sama dengan KX. So ini adalah bentuk ubahan. Cantiknya tulisan. Allah. Okey, dan satu lagi tu adalah bentuk. Okey, ini adalah bentuk ubahan dan ini adalah bentuk persamaan. Okey. Baik. Kita tengok. Dan daripada ini kita boleh bina graf. Ini yang kita cerita tadi. Jadual yang kita ada, kita boleh bina graf. Based on jadual yang diberikan tu lah. Betul. Daripada jadual yang kita beri, so kita dapat bina graf. Dan nampak bentuk graf ni, bila X naik, Y akan naik. Dia sama-sama naik. Dia sama-sama naik. Tapi yang specialnya dekat sini, apa yang special graf ni dekat sini? Dia sama-sama naik, tapi ada satu yang special, iaitu dia bermula dari kosong. Sifar dari sifar. So dia bermula dari situ. Alright. Apakah nilai kecerunan garis lurus pada graf? Apakah nilai kecerunan? Nilai kecerunan, kita tahu kecerunan yang awak dah tahu sebelum ni ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Bermaksud Y bahagi X. Okay? So Y bahagi X, sekarang kita dah kira. Kita dah dapat ini. 8. Jadi, apakah nilai kecerunan pada garis lurus pada graf? Kita cuba tanya Soba. Okey. Apa jawapannya, Soba? Jawapannya Y sama dengan 8X. Y sama dengan 8X. So, kecerunan dia berapa? Kecerunannya 8. 8. Betul. So, Y sama dengan 8X dan nilai kecerunannya adalah 8. So, nilai kecerunan tu adalah nilai pemala tadi. Okey, so 8. Betul. Jadi, kita dapat ini adalah pemala ubahan. So, 8 markah juga untuk Soba. 8 markah juga untuk Soba. Tahniah. Dan apakah hubungan di antara nilai K dalam persamaan dengan kecerunan graf? Kita terus kaitkan dengan garis lurus tadi, iaitu Y sama dengan 8X. Okey, hebat. Soba dia macam dah langkau soalan. Kan? Baik. Okey. So, ini adalah graf tadi. Okey, pemala ubahan. Ini kesimpulan daripada tadi, iaitu pemala ubahan kita panggil dia sebagai K. Nak ingat dia tulang ikan. Okay. So Y sama dengan KX ataupun K sama dengan Y per X. So K sama dengan Y per X adalah kecerunan garis lurus yang mewakili persamaan. Okey, so kalau kita tengok sini, kita tahu ini adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita kaitkan dengan pelajaran yang sebelum ni, di mana C adalah kosong, sifar. Jadi Y sama dengan kecerunan tadi kita dapat 8X. Okey? So, bagi ubahan langsung, garis lurus akan melalui titik asalan. Apabila Y berkadar langsung dengan X, maka graf Y melawan X adalah suatu garis lurus. Dia tak akan melengkung. Dia mesti garis lurus untuk ubahan langsung. Okey. So ini masuk soalan, cikgu. Ya, ini masuk soalan. Okey, baik cikgu. Sebelum kita teruskan kepada soalan, kita nak bagi rakan-rakan kita semua ambil angin kejap, relax kejap. Bukan tak minum air tak boleh, tapi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Naisha Amami binti Mak Fauzi ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada warga pendidik seluruh negara, terutamanya guru-guru SK9 Kuala Terengganu. Terima kasih atas segala pemberian ilmu. Terima kasih cikgu.
TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Trust di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, tadi cikgu dah bagi berkenaan dengan topik kita hari ini, ubahan langsung, dan juga soalan-soalan yang sempat kita jawab tadi. Dan cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita pada pagi ini. Cikgu, silakan cikgu. Okey. Cetusan minda ni antara graf 1 dan graf 2. Azhar tadi dah lama tenung skrin kan. Agak-agak tahu tak jawapan manakah yang mana satu antara graf 1 dan graf 2 adalah graf ubahan langsung. Baik cikgu, saya nak jawab cikgu. Okey, silakan. Kali ini saya tak nak bagi Chan rakan Google Meet dia jawab. Saya nak jawab sebab saya perasan tadi slide sebelum ni cikgu banyak kali repeat berkenaan dengan sifar. Okey. So saya rasa cikgu jawapannya adalah graf 1 cikgu. Sebab garisan itu bermula daripada sifar. Ya, okey, kita tengok jawapannya. Ya, betul. Jawapannya. Okey, 8 markah untuk Azhar. 8 markah, terima kasih. Graf untuk ubahan langsung adalah graf 1 kerana nilai X bertambah dan Y bertambah dan graf memintas CY pada asalan. So, sekarang ni soalan-soalan pun dah mula bergerak. Soalan-soalan SPM dan juga contoh-contoh SPM pun dah mula bergerak kepada bukan sekadar memberi jawapan tapi memberi sebab kepada jawapan. Jadi kena bagi tahu kenapa graf tersebut dipilih. Okey, kita terus kepada praktis. Okey, baik, diberi pembuli ubah A berubah secara langsung dengan B. Jadi kita terus tulis A berubah secara langsung dengan B. Tentukan nilai pembuli ubah W. Ingat tadi, bentuk ni bentuk ikan. Kita tak boleh kira kalau dia masih bentuk ikan. Kita kena tukar dia jadi tulang ikan. Itu dia. So, sama dengan A. Kemudian, kita tengok yang mana dalam jadual yang ada A dan B. Masukkan nilai. Okey. 5 sama dengan K darab B. Okey. Ni 10. Cantik betul 10 saya hari ni. So kita dapat nilai K adalah 1/2. 5/10 kita dapat setengah. Okey. Kalau murid-murid sekarang dia suka tekan kalkulator. Dia tengok 5 bagi 10 dia tekan kalkulator dia dapat 0.5. Saya nak ingatkan ambil pecahan. Jangan ambil yang perpuluhan ya. Banyak kali terangkan dekat kelas kalau apa-apa kita buat matematik pecahan dia lebih kuat berbanding dengan perpuluhan. So ambil pecahan. Okey. Tadi ini adalah bentuk ubahan, yang ini adalah bentuk persamaan. Untuk kita dapatkan ini pada soalan, kita perlu jadikan dalam bentuk persamaan tadi. So A sama dengan KB. So A sekarang kita gantikan dengan 6. Sama dengan K kita dah tahu. K kita dah tahu setengah. B apa dia? B sekarang adalah W. Jadi, sekarang kita memang nak cari W. 1/2 kita, ini 1/2 ni, 2 ni gerak ke sana, 6 darab 2, kita dapat 12. Jadi, jawapannya 12 sama dengan W. Okey, so itu cara untuk kita selesaikan ubahan langsung dalam bentuk jadual pula. Okey, ni memang soalan favourite. Okey, kita tengok praktis 2. Diberi C adalah berubah secara langsung dengan D. Cari nilai E. Okey, siapa yang boleh kira cepat-cepat ni? Okey, saya harap anak-anak murid SMK Jeram 6 orang dapat kira lebih cepat daripada host kita hari ni. Kalau tidak, host kita ambil markah untuk ni. Saya kena rebut semua markah cikgu. Kena rebut semua markah. Itu dia. Okey, siapa yang nak jawab cepat-cepat saya pun nak try juga cikgu. Siapa yang nak jawab cepat-cepat tembak skrin. Kalau C berubah secara langsung dengan D So dia itu tanda dia. So kita nak kena cari nilai E. So kena tukar. Dia mesti tukar cikgu Dia mesti tukar dulu dengan tulang ikan tadi cikgu ikan dulu. Tadi cikgu ada mention berkenaan dengan perpuluhan dan juga pecahan tadi cikgu. Betul. So adakah menjadi kesalahan sekiranya pelajar letak perpuluhan juga?
Okey, kalau kita tengok soalan ni, ini memang sangat cantik untuk kita jadikan contoh kenapa saya pilih pecahan berbanding perpuluhan. Ya. Sebab kali ni kita dapat K adalah 1/3. Ya. Kalau murid-murid dia tekan kalkulator, dia akan jumpa 0.333333. Jadi berapa banyak 3 dia nak tulis kat sini? Dia ambil 1/3. Okey, siapa yang dah boleh nak jawab? Okey, tembak kamera awak untuk cikgu pilih. Siapa yang nak jawab? Alright, Insyirah dah tembak kamera dulu. Apa jawapannya Insyirah? E sama dengan 12. E sama dengan 12. E sama dengan 12. Okey, kita tengok E sama dengan 12. So kita tahu C kita gantikan dengan E, K kita gantikan dengan 1/3 dan juga D kita masukkan 36. So kita dapat E sama dengan 12. Okey, betul. Hari ini Insyirah dapat lagi satu markah. Bagi tepukan untuk Insyirah. Itu dia. Tahniah Insyirah. Alright. Kita terus kepada contoh 2. Soalan yang seterusnya. Baik, cikgu. Okey, suhu S bagi satu larutan direkodkan seperti dalam jadual selepas T minit. Ya. Tentukan sama ada suhu S larutan tersebut berubah secara langsung dengan masa T dalam minit. Terangkan jawapan anda. Okey. Sekarang kita nampak S 2468. Ya. Nampak S sekarang ni bertambah. T bertambah. Apa perlu pada T? 70, 65, 53, 45. Nampak T berkurang. Ya. Adakah ini sama-sama naik? Tidak, cikgu. Satu naik, satu turun. Jadi dia bergaduh, cikgu. Bergaduh. Okey, siapa yang kata ini ubahan langsung, angkat tangan kanan. Okey. Siapa yang kata ini bukan ubahan langsung, angkat tangan kiri. Itu dia rakan-rakan kita. Majoriti mengangkat tangan kiri, cikgu. Okey, jadi untuk kita cek, untuk kita uji, kita akan bahagikan satu pembuli ubah dengan satu pembuli ubah yang lain. Yep. So sekarang kita bahagikan S dengan T. Yep. Ataupun ni silap ni. Ni patutnya T bahagi dengan S. T bahagi dengan S. So 70 bagi 2 dapat 35. 65 bahagi 4 dapat 16.5. Yep. Kita tengok nilai-nilai pemalar dia tak malar. Bila nilai-nilai pemalar tu tak malar, maknanya ini bukanlah pemalar. Ini mungkin malar yang lain lah. Jadi adakah kita boleh ambil ini sebagai ubahan langsung? Yep. So suhu S larutan tersebut tidak berubah secara langsung dengan masa T dalam minit. Kerana nilai S bahagi T tidak sama. Nilai T bahagi S tidak sama. Okey. Sekarang kita tengok macam mana pula apabila Y sama dengan KX kuasa N. Sekarang kita ambil cerita pasal adanya kuasa tu pula. Ya. Okey. Contoh. Okey, ini ada bentuk kuboid kat sini. Isi padu bagi kotak yang berbentuk kuboid yang dengan tinggi yang tetap. So ini tinggi dia tetap 4 cm akan berubah mengikut nilai X cm. Ya. Okey, maknanya tapak dia ni tapak segi 4 sama. Jadi kita tengok isi padu. Baik. Dia dah kira isi padu iaitu X darab 4. Okey. So dikirakan yang pertama dapat 36 apabila X dia 3. Seterusnya dapat 64 apabila X dia 4. Seterusnya dapat 100 kalau X dia 5. Seterusnya dapat 144 kalau X dia 6. Okey. Nampak I semakin meningkat. Ya. X pun semakin meningkat. Nampak dah macam ubahan langsung. Sebab dia sama-sama naik. Bila sama-sama naik, kita perlu cek pula adakah kenaikannya sekata. Okey, nak cek dia punya sekata tu, kita cari apakah yang boleh anda katakan tentang hubungan pembuli ubah I dan juga X kuasa 2. Apa yang kita boleh katakan? Okey. Apa yang kita boleh katakan? Siapa yang nak menjawab? Siapa yang nak menjawab? Saya nampak macam Syarmila angkat tangan. Okey, Syarmila angkat tangan. Syarmila. Apa yang awak boleh katakan tentang hubungan pembuli ubah I dan juga X kuasa 2? Ya. Adakah dia peningkatan sekata ataupun tidak? Peningkatan sekata, cikgu, rasanya. Peningkatan sekata. Okey, nampak pun dah dia belum kira banyak lagi ya. Ya. Okey, kita tengok sekarang ni. Betul lah, kita cari X kuasa 2. Yep. 3 dapat 9, 4 dapat 16, 5 dapat 25, 6 dapat 36. Kemudian kita bahagikan I dan juga X kuasa 2, kita dapat nilai yang
sekata. Okey, bagus. 8 markah juga untuk Syamila. Tepuk tangan untuk Syamila. Tahniah Syamila. So dapat peningkatan sekata. Jadi kita boleh bina graf I melawan X kuasa 2 dan kita dapat graf ubahan langsung juga. Itu dia. Okey, itu dia. Alright. So untuk nak memastikan ataupun nak mensahihkan jawapan tu sekata ataupun tidak, dia mesti dibahagikan cikgu Betul. Untuk dapat kita nak lihat I sama dengan X kuasa 2 tu cikgu. Ya, betul. Okey. Baik. Seterusnya, okey, ini praktis 3. Yep. Okey, so kalau tadi kita soalan dalam bentuk jadual, kali ini kita tengok soalan dalam bentuk pernyataan pula. Yep. Baik, diberi N sama dengan 0.4. Apabila P sama dengan 0.16, ungkapkan N dalam sebutan P jika N berubah secara langsung dengan P. Okey, sekarang kita tengok dia nak minta ungkapkan. Ya. Bila dia nak minta ungkapkan, dalam minda kita nampak benda ni adalah sama dengan. Okey. Macam kita nak ungkapkan cinta kan. Kau umpama bulan. Kau sama dengan bulan. Ya. So, mesti ada simbol sama dengan. Okey. Okey. Jadi, dia kata sekarang ni N berubah secara langsung dengan P. Maknanya, ini kita nampak, secara langsung kita nampak ada bentuk itu. N berubah secara langsung, ni pun secara langsung juga, dengan punca kuasa 2P. So, maknanya punca kuasa 2P. Okey. So, ini benda-benda yang kita akan tengok sekejap lagi. Macam mana kita nak ungkapkan, kita nak tukarkan dalam bentuk persamaan. Alright, itu dia. Okey, diberi N sama dengan, ni soalan tadi. So, N berubah secara langsung dengan P. Okey. So, N berubah secara langsung dengan P. So, kita tak boleh selesaikan, tak boleh ungkapkan lagi sebab dia tak ada sama dengan. Jadi, kita kena tukar ni jadi sama dengan. Okey. Sama dengan kena jadi K kat sini. Okey. So, sini P. Oh, okey. Okey, masukkan nilai N. 0.4. K. Dan P 0.16. Okey, apakah nilai K? 0.4 bahagi dengan 0.16. Apakah nilai K? Narration. Okey. Berapa nilai K? Awak dapat berapa? Ya, cikgu. Berapa Ya, nilai cikgu. K? Untuk 0.4 bahagi 0.16. 0.16. So kita akan dapat kat situ K adalah 1/4. Kalau awak tukar kalkulator memang awak jumpa 0.25. Tolong tukar kepada pecahan. Jadi kita dah dapat nilai K, masukkan balik dalam N sama dengan K, kita gantikan dengan 1/4 P. Jadi N kita ungkapkan N sama dengan 1/4 P. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir tadi. Okey, baik cikgu. Sebelum kita menjawab soalan yang terakhir, nak menentukan N berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak bagi anda semua ready dengan kalkulator untuk kita jawab soalan yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Okey, Pezin, apa yang awak tahu pasal ubahan langsung? Ubahan langsung ialah apabila nilai Y bertambah, nilai X pun bertambah. Betul. Tahu pasal ubahan langsung? Y akan bertambah jika X pun bertambah.
Betul. Soba, apa yang awak tahu pasal ubahan langsung? Dalam tajuk ubahan langsung, saya faham ialah graf. Graf. Yes. Itu je. Ya. Kembali dalam Trust di Didik TV KPM. Baik, kita masih dalam topik kita ubahan langsung. Saya recap sikit yang mana ubahan langsung ni adalah Y berubah secara langsung dengan X, cikgu. Betul. Dan dia mestilah sekata sama-sama naik. Kata cikgu tadi. Baik, cikgu, kita nak teruskan dengan soalan kita yang seterusnya, cikgu. Okey, ini memandangkan ini pun adalah soalan terakhir. Yep. Baik, diberi N sama dengan 0.4 apabila P sama dengan 0.16. Ya. Ungkapkan N dalam sebutan P jika N berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Ingatkan tadi, bila kita nak ungkapkan sesuatu, maknanya kita nak menyamakan sesuatu. Sama Jadi, dengan. kita dalam minda kita, bila kata ungkapkan, mesti simbol sama dengan. Ataupun tulang ikan, cikgu. Ya, tulang ikan. Lapar pula jangan sebut tulang ikan. Jadi, macam tu, cikgu. Okey, kita ambil cerita ni tadi. Berubah secara langsung. Yep. Okey, maknanya letak ikan ni tadi, letak simbol ni tadi. Jadi N berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Ya. Okey, ungkapkan maknanya kita tahu dia akan jadi sama dengan N sama dengan K punca kuasa 2P. Okey. Okey, apa nilai N yang kita ada? 0.4. Nilai K yang kita nak cari, so nilai P yang kita ada sekarang ialah 0.16. Okey. So kita akan dapat kat situ berapa nilai K? So nilai K adalah 0.4 sama dengan K. Okey, 0.16 punca kuasa dia ialah 0.4 juga. Okey. Kan? Jadi nilai K kita dapat berapa sini? 0.4 bahagi 0.4. Nilai K dapat berapa? Siapa boleh tunjuk simbol dengan jari? Faris tu dah dapat tu. Salwa dah dapat. So jawapan dia 1. So K kita ada 1. Apa akan jadi bila K sama dengan 1? Masukkan balik, ya. N sama dengan sifar kita tanda K kita gantikan 1, punca kuasa 2 P. Tapi janganlah ada jawapan 1 ni. Jawapan tu kita mesti nampak bijak. Nampak bijak sikit, nampak macam budak pandai sikit jawab. Jadi 1 tu tak perlu tulis sebab 1 tu memang perkali untuk semua benda. Jadi N sama dengan punca kuasa 2 P. Okey. So siap. Jadi inilah jawapan kita untuk hari ini. Okey. So cukup N punca kuasa 2P. N sama dengan punca kuasa 2P. Cukup. Alright, so itu dia antara soalan-soalan yang dapat kita belajar ataupun kita dapat ulang kaji sama-sama cikgu. So kita dah sampai ke kesimpulan. Alright, silakan cikgu untuk kesimpulan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan ubahan langsung. Siapa yang boleh buat kesimpulan untuk hari ini? Siapa yang nak jawab? Okey, narration. Dia dah tembak skrin. Bagus narration. Silakan narration. Piu piu piu. Hari ini kita telah pelajari tentang ubahan langsung. Betul. Graf yang terbentuk daripada ubahan langsung dan juga pemalar bagi ubahan langsung. Alright. Itu siap intonasi lagi tu. Narration ni memang pelakon sekolah kami. Oh, patutlah. Okey. Okey, so terima kasih narration atas jawapan yang telah diberikan. Maknanya hari ini kita dah belajar banyak benda tentang ubahan langsung, tentang pemalar, tentang graf dan juga tentang sesuatu berubah, berubah lagi satu lagi. Okey. Macam mana dengan telefon tadi, Azhar? Baik, cikgu. Alhamdulillah, cikgu. Dia dah mula naik, cikgu. Bateri saya dah hampir penuh. Alright. Saya rasa apa yang cikgu ajar tadi betul. Sama-sama naik. Makin masa, makin banyak kita bagi masa kat dia, makin banyak juga kuasa bateri menaik. Betul. Itu dia, so cikgu. Dia sama-sama naik. Itu dia. Baik, cikgu, kita dah buka juga soalan. Mungkin rakan-rakan kita di Google Meet ada yang nak bertanya soalan kepada cikgu. Ini peluang yang ada untuk anda tanyakan secara live. Itu dia. Ada yang nak tanya soalan ke kat cikgu? Dia nak tanya soalan apa-apa? Silakan. Mungkin ada kekeliruan ataupun kecelaruan sikit. Ke betul-betul faham ni? Okey, semua okey Semua kalau okey bagi thumbs up sikit.
Alright, itu dia. Mantap lah pelajar-pelajar cikgu ni daripada SMK Jeram Selangor. Baik cikgu, nampaknya semua pelajar-pelajar rakan-rakan kita memahami dan juga dapat absorb apa yang cikgu sampaikan pada pagi ni berkenaan dengan ubahan langsung. Jadi mungkin last word cikgu, kata-kata akhir cikgu kepada rakan-rakan di Google Meet dan juga rakan-rakan kita yang menonton di kaca TV pada ketika ini cikgu. Okey, kepada mereka yang nak memahamikan dengan lebih jelas matematik ni, so kita anggap matematik ni bukanlah berkaitan dengan nombor sahaja. Matematik ni adalah tentang penyelesaian masalah. Sebab daripada darjah 1 sampai ke tingkatan 5, apa yang murid-murid buat adalah selesaikan masalah berikut, selesaikan masalah ini, selesaikan masalah ini. Jadi apabila awak dapat selesaikan masalah, pastinya masalah matematik, pastinya awak akan dapat markah yang lebih tinggi. So bila awak dapat markah yang lebih tinggi, itu menunjukkan awak adalah penyelesai masalah yang baik. Maksud, apa bidang yang awak kerja satu hari nanti, apa perkara pun yang awak buat satu hari nanti, awak dapat masalah, awak akan selesaikan. Awak takkan biarkan masalah itu menghantui hidup anda. Itu dia. Baik, terima kasih banyak cikgu atas kata-kata yang saya rasa sangat luar biasa. Yang mana maths ni memang kita gunakan boleh kata 24 hours dalam kehidupan kita. Kan, insya-Allah. Dan terima kasih kepada cikgu sekali lagi. Sama-sama. Juga kepada rakan-rakan di Google Meet daripada SMK Jeram Selangor. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk terus setia di Didik TV KPM untuk dapat lebih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran topik dan juga subjek daripada cikgu-cikgu yang luar biasa bersama kita. InsyaAllah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM